Okay, buka pintu, buka pintu. Okay, nampak ni? Bukan set dia, aku tak boleh view. Nampak tak ni? Nampak? Nampak cikgu. Okay, okay. Thank you. Tak boleh view kot handset. Okay, kita sambung. Bab 12. Sukatan kecenderungan memusat. Okey. Baca ni dulu. Okey, statistik ialah satu bidang matematik yang menggunakan data. Kalau statistik ni dia melibatkan data-data lah. Hal ini demikian kerana statistik melibatkan pengumpulan, mengumpul, penyusunan, menyusun, penghuraian dan penganalisisan data serta membuat kesimpulan daripada hasil analisis data. Okay, salah satu contoh penerapan ilmu statistik ialah pasaran saham lah. Okay, dalam pasaran saham, statistik diaplikasikan dalam pelbagai cara dengan menggunakan perwakilan data. Perwakilan data ni kamu dah belajar masa tingkatan 1 ni yang graf-graf tu. Apa? Graf bar, graf garis. Macam itulah. Dengan cara ini mereka dapat mengkaji pelbagai informasi dan membuat inference. Dia kaji pelbagai informasi dan membuat inference daripada set data keuntungan, perkembangan ekonomi, perniagaan, inflasi, kewangan negara dan lain-lain lagi. Okay. Ini secara asas ni. Next. Okay, sukatan kecenderungan memusat 12.1. Sukatan kecenderungan memusat ialah satu sukatan yang dapat menunjukkan kedudukan sesuatu kumpulan data. Memperihalkan keseluruhan data itu dengan satu nilai sahaja. Sebagai contoh, pencapaian Muhammad Azizul Hasni Awang atau Pocket Rocket Man yang memenangi pingat perak di Olimpik Tokyo 2020. Pelumba basikal trek profesional negara, kejayaan terkini yang diraih oleh beliau, ni yang lama punya ni. Yang terkini adalah pingat perak lah, Olimpik Tokyo. Melalui pencapaian cemerlang itu, bolehkah kita meramalkan bahawa beliau akan memperbaiki atau mengekalkan rekod pencapaiannya dalam sukan Olimpik akan datang? Jangkaan ini boleh dibuat berdasarkan data-data pencapaian Muhammad Azizul Hasni melalui justifikasi yang tertentu. Daripada justifikasi ini, analisis dan tafsiran boleh dilakukan. Daripada data-data kemenangan dia, pertandingan yang dia masuk, kemudian dia menang apa-apa-apa, daripada data tu, kita akan boleh buat ramalan lah sama ada Olimpik ataupun pertandingan akan datang tu dia akan menang ke, akan tewas ke. Kita boleh buat analisis lah dan kita boleh meramal berdasarkan data-data sebelum-sebelum ni. Okey, proses ini sesuai menggunakan sukatan kecenderungan memusat. 3 jenis sukatan kecenderungan memusat ini ialah mean, median dengan mode. Jadi untuk bab 12 ni, kamu akan belajar mean, median dan mode. Kita akan lihat satu persatu lah. Next. Okey, yang pertama.
Mode, mean dan median bagi suatu data tak terkumpul. Okey, data tak terkumpul ni, data tak terkumpul ni dia tak ada jadual. Dia tiada jadual. Tak terkumpul. Dia tiada jadual. Kalau data tak terkumpul. Kalau data terkumpul, dia ada jadual dia lah. Sekarang kita lihat data tak terkumpul ataupun dia tiada jadual. Okey, yang pertama, kita lihat mode bagi data tak terkumpul. Okey, mode ni apa mode? Okey, mode ialah suatu set data. Mode bagi suatu set data ialah nilai yang paling tinggi kekerapannya. Paling tinggi kekerapannya. Kekerapan dia ni apa? Kekerapannya ni apa? Kekerapan ni adalah kerap. Kerap ni banyak kali ataupun berulang. Dia berulang. Berulang ni maksudnya selalulah. Paling tinggi kekerapannya. Paling banyak berulang lah. Contoh paling mudah. Paling banyak berulang. Paling tinggi kekerapan. Okey. Kadang-kadang terdapat dua mode dalam satu set data apabila kekerapan tertingginya sama. Kita akan lihatlah contoh. Set data dikatakan tiada mode. Dia tiada mode apabila nilai kekerapan suatu set data adalah sama. Contoh dia, kita lihat contoh. Okay, contoh satu ni. Nyatakan mode bagi setiap set data berikut. A. 4, 5, 2, 3, 4, 4, 5. Mode dia apa? Mode dia. Yang mana nombor yang paling banyak berulang? Nombor apa yang paling banyak berulang? Nombor? 4. Nombor 4 lah. Sebab 4 satu kali, 2 kali, 3 kali. Maka modnya adalah 4. Sebab dia kekerapan tinggi, iaitu 3. Dia 3 kali berulang, maka modnya adalah 4. Modnya adalah 4. Okey, 1B. MNL, MLP, LLP. Yang mana yang paling tinggi kekerapan dia ataupun mod dia yang mana? Modnya adalah L. Sebab L 1, 2, 3, 4. L 4 kali berulang. Maka modnya adalah 4. Kalau macam M ada 1 je. Apa M ada 1? Kalau M ada 2. Kalau N ada 1. Kalau P ada 2. Jadi yang paling banyak adalah L lah. Maka mod dia adalah L. Macam tu ya, mudah ya. Okay, C. Kopi teh, kopi, susu teh, susu teh. Mana mod dia? Mod dia. Kalau ikut contoh ni, kopi ada berapa? 1, 2, 3. Kopi ada 3. Teh ada berapa teh? 1, 2, 3. Kopi ada 3, teh ada 3, susu ada 2. Jadi kopi dengan teh ni kekerapannya sama, iaitu 3. Maka modnya adalah kopi dan teh. Kopi dan teh lah sebab dia berkongsi kekerapan yang sama, iaitu kopi 3, teh pun 3. Dan kopi dengan teh tu pun yang paling tinggi kekerapannya, maka modnya adalah kopi dan teh. Mudah itu. D. 2, 4, 6, 8, 10. Ada yang berulang tak nombor ni? 2, 4, 6, 8, 10. Tidak ada nombor berulang. Sebab 2 ada 1, 4 ada 1, 6 ada 1, 8 ada 1, 10 ada 1. Maka dia tidak ada mod. Okey, faham tu mod? Mod.
Ada masalah, Mut? Tak ada. Tak ada. Okey. Mut mudah tu. Ingat mut yang paling tinggi kekerapannya ataupun yang paling banyak berulang lah. Okey. Next. Kemudian kita tengok median. Median. Yang membaca yang petak kuning ni. Okey, median. Median bagi set data dengan bilangan data ganjil ialah nilai yang berada di tengah-tengah. Manakala median bagi set data dengan bilangan data yang genap ialah nilai purata bagi dua nombor di tengah-tengah data yang telah disusun mengikut tertib menaik dan menurun. Okey, senang ceritanya median. Median. Middle lah. Median ni macam middle lah. Middle ni di tengah-tengah. Kan? Middle kan kat tengah-tengah kan? Median ni tengah. Median ni di tengah. Ataupun middle. Di tengah-tengah. Okey. Kalau data tak terkumpul, nak cari median dia. Data tak terkumpul tu apa? Data tak terkumpul tu adalah data yang tidak ada jadual. Okey. Kalau kita nak cari median bagi data tak terkumpul, okay, kamu tengok je susun alur dia. Okey, yang pertama kamu susun data kamu tu mengikut tertib menaik atau menurun. Tak kisahlah. Okey, kamu susun ikut tertib menaik atau turun. Kemudian kamu tengok data kamu tu ada berapa? Ada genap atau ada ganjil. Bilangan data tu kamu ada berapa? Genap ke ganjil? Genap ke ganjil? Genap ni apa genap? Nombor genap apa nombor genap? Apa nombor genap? Nombor genap apa nombor genap? Ingat tak nombor genap? Tu nombor yang boleh dibahagi dengan 2 tanpa ada baki. Tu nombor genap. Terima kasih Damia. Nombor genap ni nombor yang boleh dibagi dengan 2 lah. Contohlah 2, 4, 6, 8, 10. Tu nombor genap. Kalau nombor ganjil ni dia tak boleh bagi dengan 2. Contoh dia 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya lah. Okey, kalau data kamu tu bilangan dia genap, maka purata, kamu cari purata 2 nilai data di tengah-tengah. Kamu cari purata dia. Purata 2 nilai data di tengah-tengah. Nak cari purata ni kamu kena tambah 2 nombor tu, kemudian kamu kena bahagi dengan 2. Okay, kita akan lihat contoh nanti. Kalau data kamu tu bilangan dia ganjil, maka kalau ganjil mudah. Kamu ambil je nilai data di tengah-tengah. Kalau ganjil ni dia mudah lah. Kamu ambil je nilai data di tengah-tengah. Okay, kita lihat contoh dia. Okay, contoh 2. Data di bawah ialah wang saku bagi 5 orang murid ke sekolah setiap hari. Tentukan median. Seorang pelajar bawa RM5. Pelajar pertama. Pelajar kedua bawa RM8. Pelajar ketiga bawa RM3. Pelajar yang keempat bawa RM7. Pelajar yang kelima bawa RM5. Ini adalah data tak terkumpul sebab dia tidak ada jadual. Nanti kita akan lihatlah data terkumpul tu macam mana, contoh jadual tu macam mana.
Okey, sekarang kalau data tak terkumpul, yang pertama. Yang pertama apa dia? Yang pertama, soalan dia tadi. Ni, yang pertama ni. Yang pertama. Susun ikut tertib menaik atau menurun. Kamu susun. Susun ikut tertib menaik atau menurun. Yang mana tertib menaik atau menurun? Ikut kamu lah nak menaik atau menurun. Kita buat menaik lah, standard lah. Yang paling kecil 3. Kemudian besar sikit 5. 5 ada apa? 2. 5. Kemudian 7. Kemudian 8. Kamu dah susun ikut tertib menaik. Kemudian step yang kedua, kamu kira dia ada berapa bilangan data ni. Bilangan data ada berapa? Ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kalau 5 ni adalah nombor ganjil kan? 5 ni adalah nombor ganjil. Okay, kalau nombor ganjil, mediumnya adalah nilai data di tengah. Kamu kira je di tengah-tengah dia apa? Nombor apa di tengah? Ya. Senang cerita, kamu potong lah. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Jadi kat tengah-tengah tak boleh potong. Maka medianya adalah 5. Macam tu je. Okay, boleh? Faham? Okey. Kita lihat contoh 3. Data di bawah menunjukkan jumlah bilangan gol. Jumlah bilangan gol pasukan seladang dalam 10 permainan. Tentukan median. Okey, ni dia ada 10 game, 10 permainan dan ini adalah data-data bilangan gol dia lah. Ada 10 permainan. Kamu susun. Itu 1, 5, 1, 1, 4, 2, 5, 1, 4, 4. Jadi kamu susun ikut tertib menaik atau menurun. Contohlah kita susun tadi kita susun ikut tertib menaik. Ni kita susun ikut tertib menurun. Kamu susunlah. Tertib menurun. Yang paling besar. Paling besar adalah 5. 5. Kemudian 5 lagi. 5. Kemudian 4. Kamu potong kamu potong data yang kamu telah gunakan supaya tak confuse, tak tertinggal lah. 4. Kemudian 4 lagi. Kemudian 2. Kemudian 1. Kemudian 1. Kemudian 1. Kemudian 1. Cuba kira ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah, ada 10. 10 perlawanan, maka ada 10 data ataupun ada 10 bilangan gol lah. 10. 10 ni adalah nombor ganjil ke genap nombor 10 ni? 10 ganjil ke genap? Terima kasih Damia. 10 ni adalah nombor genap. Okey, kalau nombor genap, kamu lihat jadual dia ni. Kalau nombor genap, ni 10 kan? 10 ni adalah nombor genap. Kalau nombor genap, purata 2 nilai data di tengah. Jadi, sama juga nak cari nombor di tengah-tengah. Kamu potong je kiri dengan kanan supaya kamu nampak apa nombor di tengah. Okay, kamu potong. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. Yang 2 nombor ni jangan kamu potong. Nanti kamu potong kiri, kamu potong kanan, dah tak ada nombor lah. Yang 2 last tu kamu jangan potong. Jadi kamu kira purata dia. Purata 2 nombor di tengah-tengah tu lah. Iaitu 4 dengan 2.
Nak kira purata kamu tambah je. 4 tambah 2. Kemudian kamu bahagi 2. Sama dengan 4 tambah 2, 6. Bahagi 2. 6 bagi 2, 3. Maka mediannya adalah 3. Okey, faham? Boleh? Boleh tak ni? Medium. Boleh. Okey, boleh. Bagus, alhamdulillah. Ni kamu boleh lihat lah contoh 4 ni. Sama ni macam contoh di atas. Okey. Next. Okey. Kita sambung. Kalau tadi kamu tengok Sekejap. Okey. Kalau tadi kamu lihat mode dengan median bagi data tak terkumpul. Data tak terkumpul adalah data yang tidak berjadual lah. Tidak jadual. Okey, sekarang kita nak lihat jadual median dan mode dalam data terkumpul. Data terkumpul ni dia ada jadual. Jadual dia macam mana jadual dia? Macam ni lah. Ni, dia ada jadual. Ni jadual. Kalau macam ada jadual ni, ada petak-petak ni adalah data terkumpul lah. Senang cerita macam tu lah. Nampak? Okey, kita lihat contoh lah mode. Dia tak bagi contoh ni. Mode. Untuk contoh 5. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh sebelah kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh sebelah kumpulan murid untuk membina model roket dalam satu aktiviti sains. Masa 10 minit, kekerapan dia 1. 20 minit, kekerapannya adalah 6. 30 minit, kekerapannya adalah 3. 40 minit, kekerapannya adalah 1. Okey. Untuk bagi jadual kekerapan ni, data terkumpul ni, mode dia yang mana? Mana satu mode? Satu. Sekejap. Bukan. Bukan satu. Mode kan adalah apa? Kosong. Kekerapan paling tinggi kekerapan dia kan? Yang paling banyak berulang. Paling tinggi kekerapan. Jadi kamu lihat kekerapan ni. Yang mana paling tinggi? 1 ke? 6. 6 ke? 3 ke? 1? 6. 6 kan? 6 paling tinggi. Maksudnya masa 20 minit ni, ini adalah sebanyak 6 kumpulan. 6 kumpulan, ada 6 kumpulan yang dapat menyiapkan membina roket dalam masa 20 minit. Maka mode-nya adalah 20 minit. Macam tu lah. Faham tak? Mode bagi data terkumpul. Faham? Contohlah, kita tengok jadual lain. Contoh lain. Untuk nombor 2 ni. Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata. Masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata bagi oleh 12 kumpulan. 12 kumpulan, ni masa dia lah. 10 minit,
ada 2 kumpulan. 20 minit ada 4 kumpulan. 30 minit ada 5 kumpulan. 40 minit ada 1 kumpulan. Maka mod bagi data terkumpul ni berapa minit? 5. Kekerapan paling tinggi adalah 5 kan? Tapi mod dia bukan 5. Modnya adalah 30 minit. Bukan 5 5 tu tertinggi tapi kita tengok yang di atas tu. Masa dia tu. Maka modnya adalah 30 minit. Faham Ada contoh lagi Ya. Okay, itu contoh 9. Ni. Yang dua, menunjukkan masa penggunaan internet bagi murid tingkatan 2 iman dalam sehari. Guna internet sebanyak 1 jam ada 2 orang. Guna internet sebanyak 2 jam ada 6 orang. 3 jam ada 11 orang. 4 jam 7 orang. 5 jam ada 9 orang. Maka mod dia yang mana mod dia? Mod dia yang mana? Yang paling tinggi kekerapan. 11. Okey. Yang paling tinggi adalah 11. Maka modnya adalah 3 jam. Macam tu je. Mudah tu mod. Kita tengok median. Okay, tu kita dah tengok mod bagi data terkumpul dalam jadual kekerapan. Sekarang kita nak lihat median. Median bagi dalam data terkumpul ataupun dalam jadual kekerapan lah. Okay, kamu tengok. Median, kamu bilang kekerapan dia ataupun bilangan dia ada berapa. Sama ada genap ataupun ganjil. Genap ni apa? Genap macam tadi lah. Boleh dibagi dengan 2. Data dia ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ataupun data dia tu ada ganjil. Data dia ada 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tengok data dia ada berapa. Berapa jumlah kekerapan dia tu ada berapa. Kemudian kalau genap. Kalau genap, purata data pada kedudukan ke n/2 dan n/2 tambah 1. N tu apa n? N ialah jumlah kekerapan. N ialah jumlah kekerapan. Okey, kalau data kamu ganjil, jumlah kekerapan kamu tu ganjil, maka kamu lihat data pada kedudukan ke n tambah 1/2. Data ke n tambah 1/2. Kita lihatlah contoh dia ni. Okey, contoh 5. Jadual menunjukkan masa yang diambil oleh 11 kumpulan murid untuk membina roket. Cikgu baca tadilah 10 minit ada 1 kumpulan murid. 20 minit ada 6 kumpulan. 30 minit ada 3 kumpulan. 40 minit ada 1 kumpulan. Mod dia yang paling tinggi kekerapan adalah 6. Maka modnya adalah 20 minit. Itu adalah mod. Sekarang kita nak tengok median. Median dia apa? Median bagi data ni lah. Median dia berapa? Okey, tentukan median. Kita nak tentukan median. Ada berapa kumpulan murid ni? Ada 11 kan? 11. 11 ni nombor ganjil ke genap? 11. Ganjil ke genap nombor 11 ni?
Ganjil. Ganjil. Kalau ganjil, ni ganjil ni. Ni ganjil. Kalau ganjil, data ke n tambah 1/2. N. Kamu masukkanlah. N ni apa? N. N adalah jumlah kekerapan ataupun jumlah kumpulan lah. Senang cerita. Jumlah kekerapan ataupun jumlah kumpulan. Kamu masukkan dalam formula tu. N tambah 1/2. N apa N? N 11 tambah 1/2. 11 tambah 1, 12/2. 12 bagi 2 adalah 6. Maka ia adalah data ke-6. Data ke-6. Okey, apa maksud data ke-6 ni? Kamu lihat jadual ni. Bawah jadual ni kamu tulis. Senang. 10 minit ada satu kumpulan. Itu kumpulan pertama. 20 minit ada 6 kumpulan. Itu kumpulan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ke-7. Okey. 30 minit ada 3 kumpulan. Itu kumpulan yang ke-8, 9 dan 10. 40 minit ada satu kumpulan. Itu kumpulan yang terakhir. Itu kumpulan yang ke-11. Okey. Sekarang kamu kira tadi. Yang kamu kira tadi tu. Data ke-6. Data ke-6. Data ke-6 tu bukanlah kekerapan 6. Bukan kekerapan 6 ni. Bukan. Data ke-6 adalah kumpulan yang ke-6. Kumpulan yang ke-6 ni. Kumpulan ke-6. Kumpulan yang ke-6. Ni 6 ni. 6 ni. Maka mediumnya, kamu lihat aja di atas. Mediumnya adalah 20. Maka mediannya adalah 20. Maka median dia 20 minit. Macam tu je. Okey, boleh? Faham tak? Nampak tak? Kan cikgu nak ulang. Faham. Faham ada bateri. Okey. Kita lihat contoh. Kita lihat contoh ni. Okey. Contoh kedua. Jadual menunjukkan masa yang diambil untuk menjawab teka silang kata oleh 12 kumpulan murid dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. Masa 10 minit ada 2 kumpulan, 20 minit ada 4 kumpulan, 30 minit ada 5 kumpulan dan 40 minit ada 11 kumpulan. Kalau kamu kira kekerapan ni, 2 tambah 4 tambah 5 tambah 1. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 1, 12. Kekerapannya adalah 12. Maksudnya 12 kumpulan lah ni. Kekerapannya ada 12. Maksudnya 12 kumpulan. Okay, kalau ikutkan contoh ni, mod dia, mod apa mod? Mod yang paling tinggi kekerapan
adalah 5. Paling tinggi kan? Maka modnya adalah 30 minit. Itu mod. Sekarang kita nak kira median dia. Berapa median dia? Median dia berapa minit? Okey. Dia ada 12 kumpulan. 12 kumpulan ni maksudnya 12 ni adalah nombor ganjil lah. Okey, kalau nombor ganjil, apa nombor ganjil 12? 12 ni adalah nombor genap. Kalau nombor genap, mediannya adalah data ke n per 2 dan n per 2 tambah 1. Kamu masukkan je dalam formula ni. N tu apa? N adalah kekerapan dia. Kekerapannya adalah berapa kumpulan lah. Jumlah sekali. Jadi jumlah semua adalah 12. Jadi 12 per 2 dan 12 per 2 tambah 1. 12 bagi 2, 6. Dan 12 bagi 2, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi data ke 6 dan 7. Jadi kamu kira. Besarkan sikit ni. Okey, 10 minit ada 2 kumpulan. Itu kumpulan pertama dengan kumpulan kedua. 20 minit ada 4 kumpulan. Itu kumpulan ketiga, keempat, kelima dan keenam. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. 4. 30 minit ada 5 kumpulan. Itu kumpulan ke-7, 8, 9, 10 dan 11. Dan 40 minit adalah ada 1 kumpulan. Itu kumpulan yang terakhir. Itu kumpulan yang ke-12. Okey. Kemudian dia kata data ke-6 dengan ke-7. Ke-6 dengan ke-7. 6 dengan 7 kat mana? 6 dengan 7 adalah di sinilah. Ni. 6 dan 7. Data yang ke-6 20 minit. Data yang ke-7 30 minit. Ada 2 macam ni. Kalau ada 2 macam ni, kamu cari purata lah. Sebab kalau genap kan kamu kena cari purata. Purata bagi di tengah-tengah lah, bagi antara purata antara 2 data tu. Jadi kamu ada. Jadi kamu kira purata. Bagi 20 dan 30. Data ke-6 20 minit. Tambah data ke-7 adalah 30 minit. Kamu cari purata. Bagi 2. 20 tambah 30, 50. 50 bagi 2 dapat 25 minit. Maka mediumnya adalah 25 minit. Mediumnya adalah 25 minit. Medianya 25 minit. Okey. Faham? Boleh? Faham. Faham? Okey, bagus. Alhamdulillah. Dah, tu je lah. Kita lihat satu contoh lagi. Last 10.43. Inilah contoh 6.
Contoh 6. Hitung median bagi situasi di sebelah. Blok titik menunjukkan jumlah bilangan kehadiran murid ke perpustakaan dalam 6 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. 1 hari ada 2 orang. Hari yang kedua ada 4 orang. Hari ketiga ada 4 orang. Hari keempat ada 2 orang. Hari kelima tidak ada orang pergi ke perpustakaan. Hari keenam ada seorang pergi ke perpustakaan. Okey, jadi ada berapa ni? Berapa orang semuanya? Kamu tambahlah. Kamu kira. 2, 4, 6, 10, 12, 13. Jadi jumlah orang dia ataupun jumlah kekerapan adalah 13. 13 ni adalah nombor ganjil. Kalau nombor ganjil, kedudukan datanya adalah N tambah 1/2. N tu adalah kekerapan dia, itu 13 tambah 1/2. 13 tambah 1, 14 bagi 2, 7. Data ke 7. Jadi kamu susun. Yang mana data ke 7? Tak, besar sikit. Hari pertama ada 2 orang. Iaitu 1 dengan 2. Hari kedua ada 4 orang. Iaitu orang yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari ketiga ada 4 orang. Iaitu orang yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Hari keempat ada 2 orang. Orang ke-11, ke-12. Hari kelima tak ada orang. Hari ke-6 orang yang ke-13. Jadi ia adalah data ke-7 ataupun orang yang ke-7 lah. Orang ke-7 kat mana orang ke-7? Orang ke-7 kat sini. Ni 7 ni. Orang ke-7 di sini, maka mediannya adalah hari yang ke-3. Ini kalau kamu lihat ni. Mediannya adalah 3. Bukan median tu adalah 7, bukan. 7 tu adalah data ke-7. Median dia adalah 3. Ataupun tak nak bagi confuse, hari ke-3 lah. Hari ke-3. Macam tu je. Okey, faham Okey. Jadi kamu buatlah data ni. Jom cuba 12.1 nanti jaga kampung dalam grup. Nombor 1, 2. Ni tak payah lukis ni. Terus tulis je. Nombor 2 ni pun tak payah lukis ni. Jadual ni. Tak payah lukis. Terus tulis je. Nombor 3, nombor 4, 5, 6. Ni pun tak payah lukis. Tak payah lukis. Tak payah lukis. Tak payah lukis. Ni je kena lukis ni. Sebab nanti kamu nak kira. Ni. Okey. Boleh? Okey. Kira. Yang mana boleh isi kehadiran tu, boleh isi kehadiran di ruangan chat. Tu Adam Dennis dah post kehadiran di ruangan chat. Okey, kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal nas subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru. Bye bye. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru.